Harus tekun berusaha dan bertawakal untuk mencari ilmu, ilmu akidah, ilmu syariah. Wajib pada muslimin muslimat, dengan itu terhasillah akhlak mulia. Ilmu arba'in. Alhamdulillah ya haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khair khalqih, abdihi wa rasulih, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi adik-adik daripada Mahat Tahfiz Darul Fuqaha, para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita daripada kitab Mutiara Berharga Ad-Durrus Tsamin fi Aqaidil Mu'minin, karangan Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Kitab ni yang diterbitkan oleh JAKIM. Tuan-tuan dan puan-puan boleh order ataupun beli di bahagian penerbitan. Jadi pada hari ini insya-Allah taala kita akan meneruskan pengajian kita mengenai perkara sam'iyat. Lalu kita telah bincangkan tentang azab kubur, kematian, tanda-tanda hari kiamat. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan menyentuh perkara yang berkaitan dengan hari kiamat itu sendiri. Bila berlakunya hari kiamat? Masalah besar kita dengar, ura-ura kiamat akan berlaku sekian-sekian masa. Kan? Orang barat telah buat filem tentang bagaimana kiamat itu berlaku, betul? Jadi ini perkara-perkara yang seumpama inilah yang kita menjadi persoalan. Adakah seumpama itu hari kiamat akan berlaku ataupun bagaimana? Jadi macam mana kita nak ketahui apa yang sebenarnya yang akan berlaku pada hari kiamat itu? Maka kita mestilah berpandukan kepada apa yang telah disampaikan kepada kita oleh Nabi kita yang kita sayangi, yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiamat bermula bila? Ia bermula apabila tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ini berlaku apabila Allah Ta'ala telah perintahkan kepada Israfil, iaitu malaikat yang menjaga tiupan sangkakala. Apabila tiupan sangkakala ini berlaku, maka semua yang hidup ni mati, melainkan Israfil, dan ada yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tetapkan tak akan binasa. Apa perkara yang tak binasa? Di antaranya syurga, neraka. Apa lagi? Roh malaikat pun mati. Jadi malaikat Israfil adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir yang Allah Taala akan cabut nyawanya. Itu hari kiamat, hari kiamat. Jadi bermula hari kiamat itu apabila bertiup sangkakala. Tapi bagaimana berlakunya hari kiamat itu? Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana berlakunya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah sesiapa yang di langit dan di bumi kecuali yang mereka dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukanlah semua akan binasa, tetapi ada makhluk yang Allah Taala tidak binasakan. Itu apa yang Allah Ta'ala kehendakilah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Ini surah Az-Zumar menyebutkan perkara tersebut. Maka kita dapat ilmu di sini bahawa kiamat ini akan berlaku apabila tiupan sangkakala bermula. Sebelum tiupan sangkakala bermula, ada tanda-tanda kiamat yang berlaku. Jadi kita dah sebutkan yang dulu. Saya sebutkan sebentar lalu antara tanda-tanda kiamat yang besar, antaranya kemunculan Dajjal, kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Nabi Isa, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda-tanda besar, belum berlaku lagi.
Bila dah berlaku nanti, barulah kita tahu ini tanda dekat sangat dah kiamat tu. Dekat tak dekat lah. Rasulullah SAW menyebutkan macam ni kiamat kan. Kita kira lebih kurang 1442 masih belum berlaku lagi hari kiamat. Ini menunjukkan walaupun nampak masa yang panjang, tetapi sebenarnya Rasulullah kata hampir. Maka hampir itu adalah hampir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak tahu berapakah umur dunia ini. Jadi apa yang nak kita sebutkan di sini adalah tiupan sangkakala yang bermula daripada tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua itu dibangkitkan segala, semua yang dah mati tadi, yang dah hancur tadi, dikembalikan semula di hari kiamat nanti. Maka berlakulah tiupan yang kali kedua yang disebut sebagai tiupan kali kedua. Yang dibangkitkan yang mula-mula sekali ialah malaikat Israfil, kerana dialah yang meniup sangkakala yang kedua. Jadi sebelum berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan limanil mulkul yaum, siapakah yang memiliki hari ini? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar, Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang memiliki sekalian makhluk dan alam ini. Jadi jangan ke mana-mana, tunggu sebentar, kita akan bertemu selepas ini. Bertemu semula dalam perbincangan kita mengenai hari kiamat. Hari kiamat adalah perkara yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Maksud bahawa huru-hara di hari kiamat ini sangat dahsyat yang tak boleh kita nak bayangkan. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Maksudnya apa? Maksudnya pada hari itu kamu melihat goncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak-anak yang disusuinya. Maksudnya orang yang menyusui anak-anak dia pun melepaskan anak dia. Tak peduli dah anak yang disusukan. Kerana apa? Dahsyatnya pada hari itu fikir tentang diri mereka sendiri sahaja. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Orang perempuan yang hamil pada ketika itu akan keguguran. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras pada hari kiamat itu. Inilah huru-hara hari kiamat. Sebelum berlakunya hari kiamat itu sangat dahsyat. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala lindungi kita daripada terkena azab yang seumpama itu. Maka apabila berlakunya hari kiamat, Allah Taala kembalikan kita di hari kiamat, maka di sana kita bertemu semula dengan semua manusia yang bermula daripada Nabi Adam AS hingga manusia yang terakhir sekali yang Allah Ta'ala wujudkan sebelum berlakunya hari kiamat. Maka di situlah kita berjumpa. Tak tahulah besar mana kawasannya, tak tahulah berapa bilion manusia pada ketika itu, tetapi kita kena yakini bahawa ia pastinya berlaku. Walaupun ada yang mengatakan bahawa kiamat itu berlaku tanpa ada jasad yang seumpama ini, kerana jasad dah hancur. Macam mana jasad boleh kembali? Tapi hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan bangkitkan kita di hari kiamat seperti mana yang kita ada sekarang ini. Amalan kita bersandarkan kepada apa yang kita lakukan. Mulut kita yang kita cakap, telinga kita yang kita dengar, itulah yang akan dibangkitkan di hari akhirat nanti. Jadi huru-hara di padang mahsyar ini hinggalah ada yang mengatakan, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, pada ketika itu Rasulullah mengatakan bahawa waktu itu semua orang bertelanjang bogil. Lalu Sayyidah Aisyah kata, malulah kalau gitu kita ni ya Rasulullah. Rasulullah kata, tak sempat kita nak malu. Kerana apa? Semuanya manusia pada ketika itu memikirkan tentang diri mereka sendiri sahaja. Macam mana dia nak melepaskan dirinya daripada soal jawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hisab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini sangat dahsyat. Saya rasa mungkin ada adik-adik ni nak bertanya mengenai perkara yang berlaku setelah kita dibangkitkan di akhirat nanti. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Zamzuri, tinggal di Bangsa Utama, Kuala Lumpur. Adakah kita akan berjumpa keluarga kita nanti di Padang Mahsyar nanti? Terima kasih, Doktor. Terima kasih banyak kepada adik ataupun saudara kita, kawan sahabat kita, Fikri, kerana bertanyakan kepada kita soalan yang sangat penting. Apa dia? Soalannya, adakah kita akan bertemu dengan saudara mara kita kan, sebelum disebutkan tadi kan, sebelum kita mati kan, ataupun sebelum hari kiamat nanti, anak yang dikandung pun kita campak ke tepi. Di akhirat nanti bagaimana pula keadaan kita? Adakah kita bertemu semula dengan mereka? Jawabnya ya. Kita akan bertemu semula dengan keluarga-keluarga kita. Tetapi sejauh mana kita bertemu dengan keluarga kita itu bergantung kepada amal kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, datuk nenek kita yang macam mana. Kalau keturunan kita, zuriat kita baik, maka Allah Ta'ala akan ketemukan. Kerana apa? Kerana Nabi Nuh AS, ketika mana diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk naik ke kapal kan? Naik ke kapal untuk berlayar. Maka pada ketika itu anak isterinya lari, tak nak naik kapal. Dia kata, marilah nak naik kapal. Kapal ni, wahai isteriku, naiklah kapal ni. Mari kita naik sama-sama. Terlepas kita daripada azab Allah Ta'ala ni. Banjir ni akan berlaku. Maka anak dia kata apa? Wahai bapaku. Ini disebut dalam Al-Quran ni, disebut begitu. Kisah ni, kita baca Al-Quran kita tahu. Jadi kena baca Al-Quran, kena baca terjemahan juga tu. Kisah-kisah banyak teladan. Dia kata, wahai ayahku, tak apa, ayah naiklah kapal. Kami ni boleh pergi ke gunung yang tertinggi di dunia. Kami boleh panjat gunung itu, kami akan selamat daripada banjir. Lalu Nabi Nuh AS kata, hari ini tidak ada lagi pertolongan buat kamu semua. Kerana Allah Ta'ala telah perintah supaya air ini akan menutupi segenap bumi. Kamu tak akan selamat. Tapi berkeras anak dia. Tetap juga nak panjat gunung. Tapi akhirnya tenggelam anaknya. Lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, itu anak aku. Allah Ta'ala kata, tak, itu bukan anak kamu. Kerana dia melakukan perkara yang tidak mengikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Ini ayat ini menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman dan zuriat mereka yang beriman juga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ketemukan mereka di akhirat nanti. Sama ada di syurga atau di padang mahsyar, tapi pastinya mereka akan bertemu di akhirat nanti. Dan ada yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di sini, para ulama menerangkan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman, anak cucu mereka ini akan masuk ke dalam syurga dan bertemu mereka di syurga nanti. Walaupun amalan mereka itu tak seberapa. Walaupun amalan mereka tak seberapa, kurang daripada yang sepatutnya. Tetapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi jalan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita berehat seketika dan kita akan kembali sebentar lagi. Bersua kembali dalam pembincangan kita mengenai hari kiamat. Kita telah menyebutkan tentang perkara yang berkaitan dengan padang mahsyar. Yang kita sebutkan tadi, soalan yang diajukan kepada kita tadi mengenai keluarga yang kita akan bertemu. InsyaAllah kita akan bertemu di padang mahsyar. Sama ada Allah Ta'ala nak temukan kita di padang mahsyar ataupun di yang paling penting ni di syurga nanti. Jadi sebenarnya apakah yang berlaku pada hari kiamat apabila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Semua dalam kalangan kita ini merasakan sangat takut. Masing-masing melihat diri masing-masing, mengukur diri masing-masing. Adakah mereka berupaya
untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, daripada masukkan dalam neraka. Ini untuk orang beriman, untuk orang beriman. Bagi orang yang kafir, dia dah tahu dah, dia nampak dah, dia akan masuk dalam neraka juga. Tetapi bagi orang beriman, orang yang melakukan maksiat ni, kita ni yang banyak melakukan maksiat ni, macam mana pengakhiran kita ni? Adakah kita dimasukkan dalam neraka ataupun tidak? Maka orang-orang beriman ini bertanya di antara sesama mereka. Mereka kata, apa kita nak buat sekarang ni? Lalu ada yang mencadangkan kepada antara satu sama lain. Dia kata, kita pergilah jumpa Nabi Adam, kerana Nabi Adam inilah Nabi yang mula-mula yang Allah Ta'ala ciptakan. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Nabi Adam. Semua orang beriman pergi berjumpa dengan Nabi Adam, minta syafaat dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam kata, sesungguhnya aku ni walaupun Allah Ta'ala jadikan aku dengan sebaik-baik kejadian, tetapi aku ada kesilapan yang aku lakukan. Pergilah kamu kepada Nabi Nuh, kerana Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama sekali diutuskan kepada umat manusia. Maka semua umat Islam, orang beriman berjumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata yang sama juga, walaupun aku ini Rasul yang pertama, tetapi Allah Ta'ala telah uji aku bermacam-macam dan aku mempunyai kesalahan-kesalahan yang tertentu. Kau pergilah berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lalu mereka pun semua pergi jumpa Nabi Ibrahim. Bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kamu adalah Khalil Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat kamulah kami pinta sekarang ini. Kami ni terdesak sangat ni. Kami ni banyak dosa. Lalu Nabi Ibrahim kata, tak boleh, aku ni walaupun Khalil Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah, tetapi aku mempunyai kesalahan-kesalahan tertentu. Kamu pergilah berjumpa dengan Nabi Musa, kerana Nabi Musa itu kalimullah, yang bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa pun kata, aku tak boleh juga. Kau pergilah kepada Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku pun tak boleh. Berjumpalah kamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang beriman berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memandang Allah Subhanahu wa taala. Apabila dipandang Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sujud. Rasulullah SAW pandang Allah Subhanahu wa taala lalu sujud. Jangan tanya pula macam mana Rasulullah pandang Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu bagaimana keadaan pada ketika itu. Jadi itu yang berlaku. Apabila Rasulullah pandang Allah Ta'ala, lalu dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu sujudlah Rasulullah SAW sehingga masa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata kepada Rasulullah, angkatlah kepalamu ya Muhammad, dan berkatalah nescaya kata-katamu akan didengar, mintalah nescaya permintaanmu akan ditunai, dan mohonlah syafaat, nescaya syafaat akan diterima. Maka Rasulullah SAW pun angkat muka, lalu Rasulullah minta syafaat kepada kumpulan pertama dalam kalangan umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kumpulan pertama, lalu Rasulullah pandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi, kerana hadnya, ada hadnya. Berapa kadarnya itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kali kedua Rasulullah memandang Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi, lalu disujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah waktu tempoh yang Allah tetapkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata seperti mana yang katanya yang pertama tadi, maka Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada orang-orang beriman. Lalu habisnya umat kumpulan kedua ini, maka Rasulullah pandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi. Berlakulah 3 kali dalam keadaan begini Rasulullah memberikan syafaat kepada umat-umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman kepada nabi-nabi. Dan sudah tentulah orang yang mula-mula masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahawa Nabi Musa pernah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Nabi apa yang dapat menjadi umat Rasulullah SAW? Seorang nabi saja, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Nanti dia akan muncul di akhir zaman, nanti dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup berbangga Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala akan ukur, memberi timbangan kepada semua orang yang berada di akhirat nanti. Amalan mereka ditimbang. Dikira. Siapa yang lebih amalnya, alhamdulillah. Siapa yang kurang amalnya, na'udzubillah. Sebab akan masuk dalam neraka. Itulah pentingnya syafaat. Syafaat ini akan melepaskan mereka daripada siksaan neraka. Boleh lepas ke
terus masuk ke dalam syurga. Jadi bagaimana berlakunya Allah Ta'ala kira dengan amalan-amalan tersebut? Sudah tentulah Allah Ta'ala mengikut amalan yang kita lakukan di dunia dulu. Kita ada raqib dan atid mencatat amalan kita. Jadi di situlah timbang amalan kita. Allah Ta'ala melihat apa yang telah kita lakukan. Macam ada skrin di akhirat nanti, apa yang kita buat kebaikan, apa yang kejahatan kita buat. Dan Allah Ta'ala lindung beberapa aib yang kita, Allah Ta'ala nak lindung lah. Jadi perlu kita minta sentiasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyorok aib kita di akhirat nanti. Timbang-timbang yang baik-baik sahaja. Jadi timbang amalan ini disebut sebagai al-mizan. Jadi inilah perkara yang berlaku sewaktu di padang mahsyar. Allah Ta'ala timbangkan amalan-amalan kita. Kita tengok nasib kita, baik ataupun buruk. Jadi dengan itu, kita hendaklah insafi diri kita supaya kita sentiasa melihat perkara-perkara baik, melakukan perkara-perkara baik dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Bertemu lagi kita di masa-masa yang akan datang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik daripada Ma'had Tahfiz Darul Fuqaha dan juga penganjur rancangan ini iaitu JAKIM. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku hanya hamba tak sempurna dan penuh dosa. Izinkanlah aku untuk mengucap